Saya cakap terus kan macam mana? Saya cakap dulu Ustaz. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat petang semua. Maaf tadi kita ada sedikit gangguan lah. Okay. Seperti yang kita janjikan, Tiram Travel Greek akan mengadakan khusus umrah secara live iaitu pada hari inilah 21 Ogos, hari Jumaat. Buat pertama kalinya di page Tiram Travel Greek. Okay. InsyaAllah ceramah petang ni akan disampaikan penceramah jemputan kita iaitu Ustaz Muhammad Bukhari bin Yahman yang akan menyampaikan beberapa pengisian berkenaan dengan khusus umrah pada jam 2.16 ni lah. Okay. Sebelum tu saya nak perkenalkan diri saya. Nama saya Ida, staf daripada Tiram Travel Greek. Okay, insyaAllah semoga dengan adanya ceramah ini dapat memberi segala manfaat untuk kita semua. Okay, sebelum tu saya nak ingatkan kepada semua, siapa yang nak tanyakan soalan kepada Ustaz ataupun saya, boleh komen di ruangan di bawah. Okey, boleh kita mulakan Ustaz? Okay, insyaAllah. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, terima kasih kepada pihak Tiram Travel daripada Tiram Travel Greek yang menjemput saya untuk menyampaikan sedikit perkongsian ilmu pada petang ini. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana kita dipertemukan dalam alam maya ini untuk perkongsian ilmu berkenaan dengan umrah, yang mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberkati pertemuan kita pada petang ini insya-Allah. Jadi tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebelum saya meneruskan perkongsian berkenaan dengan umrah, jadi pihak Tiram Travel masih lagi membuka ruang kepada tuan-tuan untuk berdaftar bagi melaksanakan ibadah umrah. Tetapi buat masa kini kita belum dapat lagi maklumat yang jelas daripada pihak Arab Saudi ataupun daripada Tiram Travel sendiri yang bilakah kita boleh untuk membuat penerbangan ataupun menunaikan ibadah umrah pada tahun ini. Setakat sekarang ni pihak Saudi belum membuka lah, dan kita pun tidak mendapat keputusan yang muktamad bilakah tarikh penerbangan. Jadi kalau tuan-tuan yang nak berdaftar boleh daftarkan kepada Tiram Travel ini dan boleh mengambil tarikh. Mungkin tarikh tersebut akan dilaksanakan pada tahun depan lah. Jadi tuan-tuan boleh memohon berdaftar dan sebagainya jika sekiranya nak meneruskan ibadah umrah di Tiram Travel insya-Allah. Jadi tuan-tuan dirahmati oleh Allah, sebelum meneruskan tentang umrah kita, jadi sebenarnya kita berada di dalam bulan Muharram ini, seluruh rakyat Malaysia khususnya telah meraihkan satu Muharram ini dengan disebut sebagai Ma'al Hijrah, iaitulah hijratun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi bumi Makkah adalah satunya tempat lahirnya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam,
dan hijrah adalah satu peristiwa yang sangat besar dalam Islam yang perlu kita ketahui, kerana tempat tersebut adalah sebagai tempat kita melaksanakan ibadah umrah, melaksanakan ibadah haji, maka sudah tentulah kita perlu mengetahui sedikit sebanyak hijrah ataupun peristiwa-peristiwa yang besar dalam Islam, terutama sekali dalam peristiwa hijrah ini. Jadi hijrah adalah satu peristiwa yang besar bagi Nabi SAW ketika mana penduduk ataupun yang berada di bumi Mekah, kafir Quraisy pada ketika itu tidak lagi menerima dakwah daripada Nabi SAW, maka Allah Subhanahu wa taala telah memerintah kepada baginda Nabi SAW hijrah daripada Makkah ke Madinah. Kalaulah kerana bukan daripada perintah Allah Subhanahu wa taala, maka mana mungkin Nabi SAW hendak berhijrah daripada Mekah ke Madinah, kerana itu adalah satu tempat lahirnya Nabi SAW dan tempat yang Allah Subhanahu wa taala muliakan dalam peristiwa hijrah ini. Jadi tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah, bumi Makkah adalah satu bumi yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala, termasuklah bumi Makkah dan Madinah yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai tempat untuk semua kaum muslimin yang beragama Islam menunaikan fardu haji ataupun umrah di bumi Mekah dan Madinah. Pertama sekali, sebelum tercetusnya ataupun adanya tempat yang dipilih oleh Allah di bumi Mekah ini adalah kehendak daripada Allah Subhanahu wa taala, iaitulah melalui nabi-nabi yang terdahulu, khususnya Nabi Ibrahim alaihi salam dan Nabi Allah Ismail, yang Allah Subhanahu wa taala telah memilih di kalangan para nabi-nabi dan anbiya ini menjadi suatu sejarah ataupun satu bukti, dalil ataupun dengan kehendak dan pilihan tersebut yang menyebabkan kita sekarang ini melaksanakan ibadah-ibadah tersebut melalui perjuangan, keberanian, kesabaran yang berlaku ke atas Nabi Allah Ibrahim dan Nabi Allah Ismail alaihi salam. Jadi bumi Makkah adalah tempat lahirnya baginda Nabi SAW, Nabi kita Muhammad SAW. Maka Allah Subhanahu wa taala telah memilih Nabi Allah Ibrahim, Siti Hajar dan Nabi Allah Ismail untuk hadir ataupun berada di bumi Makkah, dan tercetusnya peristiwa-peristiwa tersebut sehinggalah menjadi suatu ibadah ataupun manasik al-hajj ataupun umrah kepada kita semua. Jadi di antara kisahnya, Allah Subhanahu wa taala telah memuliakan Nabi kita Nabi Allah Ibrahim, telah memerintahkan kepada Nabi Allah Ibrahim berhijrah daripada Palestin ke bumi Makkah dengan menghantar Siti Hajar dan Nabi Allah Ismail alaihi salam di bumi yang kering kontang, bumi yang tidak ada manusia pun di tempat tersebut, bumi yang kalau kita tengok dari segi geografinya manusia tidak akan teringin untuk hidup di tempat tersebut,
tetapi dengan kemuliaan kebesaran Allah Subhanahu wa taala, Allah Taala memuliakan tempat tersebut dan dipilih dengan peristiwa tersebut, maka sehingga hari ini tempat tersebut menjadi tempat yang seluruh umat manusia berhijrah ataupun umat manusia pergi ke tempat tersebut untuk menunaikan ibadah haji ataupun umrah. Jadi dalam peristiwa tersebut, apabila Nabi Allah Ibrahim menghantar Nabi Allah Ismail dan Siti Hajar dan ditinggalkan mereka dua beranak di situ tanpa ada sebarang makanan, perlindungan yang begitu hebat, tetapi apabila Siti Hajar bertanya kepada Nabi Allah Ibrahim, adakah ini perintah Allah Subhanahu wa taala, maka dengan kesabaran dan ketabahan hati di antara Siti Hajar dan Nabi Allah Ismail, maka mereka berdua ditinggalkan Nabi Allah Ibrahim di situ, sehinggalah berlaku yang kita ketahui dan kita maklumi sekarang ini, apabila Nabi Allah Ismail itu dahagakan air, kelaparan dan tidak ada makanan, maka Siti Hajar berlari di antara bukit Safa dan Marwah mencari air, mencari makanan dan sebagainya. Pada ketika itulah Allah Subhanahu wa taala telah mewajibkan kepada kita untuk melakukan sa'i dan sebagainya. Dengan sebab peristiwa-peristiwa tersebut, maka berlakulah kewajipan kepada seluruh umat manusia melakukan ibadah haji ataupun umrah seperti mana yang telah berlaku kepada Siti Hajar dan Nabi Allah Ismail alaihi salam. Dan pada ketika itu Allah Subhanahu wa taala telah menganugerahkan kepada Nabi Allah Ismail, iaitulah tercetusnya telaga Zamzam, yang umat manusia seluruh dunia pada hari ini menerima nikmat daripada Allah Subhanahu wa taala kerana tercetusnya pada ketika itu telaga Zamzam yang kekal sampai akhir zaman ini, satu bukti kehebatan dan keagungan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Dan seterusnya berlaku yang peristiwa yang kita tahu juga, iaitulah pengorbanan yang dilakukan oleh Nabi Allah Ibrahim dan Nabi Allah Ismail. Seperti mana yang Allah Subhanahu wa taala telah muliakan kepada mereka berdua, berlakulah peristiwa pengorbanan, iaitulah peristiwa korban, apabila Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Allah Subhanahu wa taala telah perintahkan kepada Nabi Ibrahim untuk menyembelih anaknya Ismail. Pada ketika itu perbualan yang Allah Subhanahu wa taala rakamkan di dalam Al-Quran sebagai bukti dan dalil bahawa itu suatu perkara yang benar berlaku dalam peristiwa sejarah Islam. Allah Ta'ala telah memerintahkan kepada Nabi Ibrahim supaya menyembelih Nabi Allah Ismail alaihissalam. Pada ketika itulah tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah, Allah Ta'ala menukarkan daripada Nabi Allah Ismail kepada seekor kambing untuk disembelih. Maka dengan sebab pelaksanaan dan keyakinan, kepercayaan daripada Nabi Allah Ibrahim dan Nabi Allah Ismail, maka pada hari ini kita telah melaksanakan satu ibadah yang besar, iaitulah ibadah korban pada bulan Zulhijjah yang lepas, untuk kita melaksanakan ibadah korban bagi diri kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala. Jadi pada hari ini umat Islam seluruh dunia dan termasuklah kita di bumi Malaysia ini akan berusaha berduyun-duyun untuk
menunaikan ibadah haji ataupun umrah, maka sudah pastilah kita perlu mengetahui sedikit sebanyak sejarah yang berlaku ke atas nabi-nabi yang terdahulu, sehingga Allah Subhanahu wa taala menyebut di antara mereka yang disebut sebagai kemuliaan yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala, dan menjadi suatu kewajipan kita pada hari ini. Maka tuan-tuan yang dirahmati Allah, sebagai pengajaran yang kita boleh ambil, iaitulah ketaatan seorang isteri kepada suami apabila Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada Nabi Allah Ibrahim dan Nabi Allah Ismail dan Siti Hajar. Yang kedua, ketaatan seorang hamba Allah. Dengan taatnya perintah Allah Subhanahu wa taala ini, maka Allah Taala beri kelebihan dan kemuliaan kepada kita semua yang menjadi suatu tempat yang sangat mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiganya, kasih sayang seorang ibu terhadap anaknya. Memanglah apabila Allah Taala perintahkan kepada Nabi Ibrahim untuk menyembelih Nabi Allah Ismail, maka mana tidak ada pun di kalangan manusia yang hidup pada hari ini tidak sayang kepada anaknya, tidak sayang kepada seluruh ahli keluarganya, melainkan ada kasih sayang tersebut, nak membiarkan anaknya dizalimi dan sebagainya, ditindas dan sebagainya, mungkin tidak akan menjadi perkara tersebut. Tetapi adalah perintah Allah, maka walaupun seorang ibu yang terlampau sayang kepada anaknya, maka dia mengatasi daripada segala-galanya perintah Allah Subhanahu wa taala, maka mereka tetap melaksanakan perintah Allah. Yang keempatnya, ketakwaan kepada Allah akan dikurniakan kebaikan. Apabila mereka melakukan ketakwaan kepada Allah dengan menjunjung segala perintah Allah Subhanahu wa taala, maka Allah telah memberi suatu kemuliaan dan kebaikan kepada kita pada hari ini. Di antaranya berlakunya peristiwa air Zam-Zam tersebut, yang sehingga pada hari ini tuan-tuan sekalian, kita menikmati, merasai nikmat tersebut seperti mana yang Allah Subhanahu wa taala telah anugerahkan kepada Nabi Allah Ibrahim dan Nabi Allah Ismail. Tuan-tuan muslimin, muslimat yang dirahmati oleh Allah, yang kelimanya, pengorbanan yang ikhlas akhirnya membawa kebaikan. Pengorbanan daripada Nabi Allah Ibrahim dan Nabi Allah Ismail, maka Allah Subhanahu wa taala telah mencatatkan di dalam Al-Quran, kerana bumi Mekah itu bumi yang sangat mulia, bumi yang sangat hebat di sisi Allah, karena doa daripada Nabi Allah Ibrahim, Rabbana inni askantu min dhurriyyati biwadin ghairi dhi zar'in inda baitikal muharram Rabbana liyuqimus salata faj'al af'idatan minan nasi tahwi ilaihim warzuqhum minats thamarati la'allahum yashkurun. Wahai Tuhan kami, sesungguhnya aku telah menempatkan sebahagian daripada zuriat keturunanku di sebuah lembah yang tidak ada tanaman padanya di sisimu yang telah diharamkan mencerobohinya. Wahai Tuhan kami, mereka ditempatkan di situ supaya mereka mendirikan sembahyang dan memakmurkannya dengan ibadah. Oleh itu, jadikanlah hati sebahagian dari manusia yang tertarik gemar kepada mereka, supaya datang beramai-ramai ke situ, dan kurniakanlah rezeki kepada mereka dari berbagai jenis buah-buahan dan hasil tanaman. Semoga mereka bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini salah satu daripada doa baginda Nabi SAW, doa yang sangat-sangat mulia daripada Nabi Allah Ibrahim. Dan pada waktu ini tuan-tuan, kita lihat seluruh dunia berduyun-duyun untuk hadir ke bumi Mekah, menjadikan bumi tersebut sebagai tempat tumpuan untuk umat Islam seluruh dunia melaksanakan ibadah, menunaikan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan dikurniakan rezeki yang begitu
banyak di bumi Makkah dan Madinah karena doa berkat daripada doa baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi Allah Ibrahim alaihi salam. Muslimin, muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi begitulah sedikit pengorbanan kisah yang kita boleh tengok di bumi Mekah dan bumi Madinah. Dengan kemuliaan tersebut, maka kita hari ini dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menunaikan ibadah tersebut, menunaikan ibadah umrah ataupun haji. Maka tidak dapat tidak di sana perlulah kita mengambil ibrah, pengajaran apa yang telah dilalui oleh nabi-nabi yang terdahulu, yang dilalui oleh umat-umat yang terdahulu, untuk menjadikan suatu pengajaran yang besar kepada kita sebagai umat Islam yang hidup di akhir zaman ini untuk menunaikan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, insya-Allah kita akan masuk kepada ibadah umrah. Baik, muslimin, muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagai ulanganlah daripada slide yang saya tunjukkan ini, kebanyakan kursus umrah akan memulai terus kepada umrah dan tidak bersangkut paut ataupun tidak banyak sangat berkaitan dengan ibadah haji. Tetapi dalam ibadah haji itu termasuklah ibadah umrah. Maka kita khususkan perbahasan kita pada petang ini pada ibadah umrah. Jadi umrah pada syarak ialah menziarahi Baitul Haram kerana mengerjakan tawaf, sa'i dengan menurut syarat-syaratnya serta menunaikan segala yang wajib-wajibnya. Jadi hukum umrah diwajibkan sekali saja seumur hidup ke atas setiap orang Islam yang sudah baligh, berakal, merdeka, berkuasa, sama ada lelaki ataupun perempuan. Jadi dalam syarak, dalam Islam, pada hari ini Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita untuk menunaikan haji. Sudah pasti orang yang menunaikan haji itu akan melakukan umrah. Tetapi sunat juga bagi kita melakukan umrah terlebih dahulu sebelum kita menunaikan haji, kerana kebanyakan daripada kita yang tidak berpeluang untuk menunaikan haji sepenuhnya, kerana kuota yang telah diberikan kepada umat Islam di Malaysia ini hanyalah tidaklah semua yang boleh kita pergi, tetapi hanyalah sedikit yang mungkin ada di kalangan kita yang mempunyai kewangan yang begitu banyak dan dia teringin untuk hadir ke bumi Makkah, maka dia boleh menunaikan ibadah umrah. Jadi apabila kita telah hadir ke bumi Makkah, maka sudah pastilah di antara tempat yang kita akan ziarahi adalah Baitullah Al-Haram, iaitulah Kaabah yang telah dibina oleh Nabi Allah Ibrahim alaihi salam. Dan kita mestilah menunaikan tawaf di bumi di dalam Masjidil Haram, dan kemudiannya kita menunaikan sa'i dan kita menunaikan syarat-syarat yang terdapat dalam ibadah haji ataupun ibadah umrah. Hukum umrah adalah diwajibkan sekali saja seumur hidup. Tapi kebanyakan daripada kita akan menunaikan berkali-kali. Sebab mereka yang pernah hadir ke bumi Mekah akan teringin semula untuk hadir untuk berulang kembali ke bumi Mekah dan Madinah.
Karena berkat daripada doa baginda Nabi Allah Ibrahim alaihissalam yang menjadi tempat yang kita teringin dan sangat rindu kepadanya, iaitulah bumi Mekah dan bumi Madinah. Fadilat kita melaksanakan umrah, sehingga dalam hadis Nabi SAW, Nabi SAW sabda, Al-umratu ila al-umrati kaffaratu lima bainahuma wal hajjul mabruru laysa lahu jazaa'un illa al-jannah. Dosa yang berlaku di antara dua umrah adalah dihapuskan dan tidak ada balasan bagi haji ataupun umrah itu yang disebut sebagai al-hajjul mabrur, yakni haji yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, melainkan diberi ganjaran pahala syurga di sisi Allah Subhanahu wa taala. Inilah fadilat sebagai orang Islam, mesti yakin dan percaya bahawa setiap amalan yang kita lakukan adalah perintah daripada Allah, itu tidak lain tidak bukan akan diberi ganjaran syurga di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi mereka yang nak menunaikan umrah, terdapat 7 hikmah. 7 hikmah mengerjakan umrah. Di antara hikmah-hikmah tersebut ialah, yang pertamanya, pengorbanan kita melaksanakan ibadah umrah. Pengorbanan kita melaksanakan ibadah umrah. Karena apa yang saya sebutkan tadi di permulaan mukadimah pertemuan kita, bahawa Allah Ta'ala telah memerintahkan kepada Nabi Ibrahim untuk berhijrah menghantar Siti Hajar dan Nabi Allah Ismail ke bumi Mekah, yang pada ketika itu tidak ada kenderaan seperti pada hari ini. Pengorbanan yang begitu luar biasa. Mungkin kita pada hari ini pengorbanan tersebut agak kurang kerana kita mempunyai kenderaan yang selesa, kita mempunyai kewangan yang begitu kukuh, kita mempunyai harta benda yang begitu banyak, dan dari segi keselamatan dan sebagainya adalah terjamin untuk kita menunaikan ibadah umrah. Tetapi pada ketika dahulu tidak ada pun suatu keselamatan melainkan perlindungan daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka pengorbanan tersebut, walaupun kita sedikit diuji oleh Allah Subhanahu wa taala kerana nak tinggalkan harta benda kita di bumi Malaysia ni, nak meninggalkan anak isteri kita, mungkin tidak bersama dengan kita menunaikan umrah, maka pengorbanan tersebut menjadi suatu hikmah ataupun ganjaran pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua. Terutama sekali pengorbanan yang kita nak perlu buat ialah pengorbanan dengan harta benda lah. Termasuklah kemampuan kita untuk melaksanakan ibadah umrah ini, kita mesti adanya harta benda yang cukup untuk kita menunaikan ibadah umrah. Yang keduanya, sabar dan tabah untuk kita melaksanakan umrah ni. Kerana kesabaran yang begitu tinggi, keyakinan kita yang begitu tinggi, ketabahan kita yang begitu tinggi, barulah kita dapat menunaikan ibadah tersebut dengan sempurna dan kita merasakan bahawa Allah Subhanahu wa taala telah menerima ibadah kita. Karena setiap tahun umat Islam
menunaikan ibadah umrah ataupun haji pada tahun ini sahajalah tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah. Kita masih lagi diuji oleh Allah dengan musibah yang kadang-kadang menyebabkan kita tidak dapat melaksanakan ibadah haji ataupun umrah pada tahun ini. Tapi ala kulihannya bersabarlah tuan-tuan sekalian, yang insya-Allah Allah Ta'ala akan memberi keselesaan ataupun memberi suatu perkara yang luar biasa kepada kita semua, insya-Allah, menggantikan kesabaran kita itu dengan kebaikan, insya-Allah. Dan yang ketiganya iaitulah mengukuhkan persaudaraan kita apabila kita mengerjakan umrah. Mungkin kita tidak pergi seorang, tetapi kita akan hadir bersama-sama dengan ahli keluarga kita, sahabat seandai kita akan bertemu dengan saudara-saudara kita se-Islam seluruh dunia, khususnya di bumi Malaysia dan amnya seluruh dunia. Kita akan bertemu seluruh umat Islam dan kita akan melihat berbagai budaya masyarakat yang lain selain daripada orang Melayu kita, ataupun kita melihat berbagai tingkah laku perangai seluruh manusia yang Allah Ta'ala telah jadikan di atas muka dunia ini, dan kadang-kadang menjadi persaudaraan yang begitu kuat kerana Islam itu menganjurkan persaudaraan di antara kita semua. Dan yang keempatnya, di antara hikmah mengerjakan umrah, kita dapat mengabdikan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kerana sudah pasti orang yang nak menunaikan ibadah umrah ataupun haji ini, ia dapat mengabdikan diri kepada Allah dengan bersungguh-sungguh. Seolah-olah dunia ini adalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada sesuatu pun yang manusia ini miliki, melainkan semua itu adalah pinjaman sedikit apa yang Allah Ta'ala bagi kepada kita atas dunia ini, melainkan semua itu adalah kehendak daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seterusnya, yang kelima, di antara hikmah menunaikan ibadah umrah, manusia itu akan terhalang nafsunya, akan melawan hawa nafsunya, akan mengukung hawa nafsunya, supaya hawa nafsunya itu tertunduk dengan iman ataupun akidah yang sebenar yang terdapat dalam diri manusia. Kerana kehidupan kita ini, tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah, kerana kita semua berhawa nafsu, kita semua ada dalam diri kita ini yang ulama telah menggariskan beberapa tingkatan daripada hawa nafsu, iaitulah yang pertamanya nafsu ammarah bisu, yang telah digariskan oleh para alim ulama. Dan yang keduanya, tingkatan yang keduanya disebut sebagai lawamah, dan tingkatan yang ketiganya disebut sebagai mulhamah, dan tingkatan yang keempatnya disebut sebagai mutmainnah, dan yang kelimanya disebut sebagai radiyah, dan yang keenamnya disebut sebagai mardiyah, dan yang ketujuhnya tingkatan nafsu yang paling tinggi sekali yang dimiliki oleh para nabi-nabi dan anbiya, iaitulah nafsu kamilah. Maka dalam tujuh tingkatan nafsu yang ulama telah gariskan ini, nafsu ammarah bisu adalah suatu nafsu yang sentiasa mengajak kepada seseorang itu melakukan kejahatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apabila manusia itu semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, semakin hampir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala,
maka dia akan naik kepada suatu tingkatan lagi yang disebut sebagai nafsu lawamah. Jika sekiranya makin hampir dengan Allah Subhanahu wa taala, maka akan naik kepada satu tingkatan lagi yang disebut sebagai nafsu mulhamah. Seperti mana Allah Ta'ala berfirman, فَأَلْهَمَهَا ujuraha wa taqwaha. Kami ilhamkan ke dalam diri manusia itu sama ada nak melakukan sesuatu perkara yang fujur, itulah perkara yang kejahatan, dan sama ada dia melakukan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi tingkatan yang tiga-tiga ini belum sampai kepada martabat yang begitu hampir dengan Allah Subhanahu wa taala, sehinggalah manusia itu berusaha untuk hampir kepada tingkatan yang keempat yang disebut sebagai mutmainnah. Karena Allah Taala berfirman, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Wahai nafsu ataupun jiwa yang tenang, kembalilah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan keredaan daripada Allah, dan Allah Taala meredai kamu, dan masuklah ke dalam syurga Allah Subhanahu wa taala yang telah Allah Taala sediakan kepada mereka yang berhati ataupun memiliki martabat ataupun ikatan nafsu yang disebut sebagai nafsu mutmainnah. Jadi apabila kita menunaikan ibadah haji ataupun umrah, di sana Allah Subhanahu wa taala sentiasa menguji, menundukkan iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan Allah Subhanahu wa taala memberi bermacam-macam dugaan ujian supaya manusia itu tunduk dan merendahkan hawa nafsunya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan yang keenamnya, di antara hikmah menunaikan ibadah umrah ialah akan menyatu padukan seluruh umat Islam. Umat Islam akan berada di bumi Mekah dengan berimamkan seorang sahaja, imam yang satu. Bermaksud tuan-tuan muslimin muslimat dirahmati oleh Allah, kita boleh mengikuti dengan satu arahan daripada Allah Subhanahu wa taala dengan kesepakatan dalam hati kita menyembah Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketujuhnya ialah kita akan mendapat ataupun melahirkan kesyukuran dalam diri kita kerana sudah melaksanakan kewajipan yang Allah Subhanahu wa taala telah anugerahkan kepada kita, yang Allah Taala telah perintahkan kepada kita. Tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah, seterusnya kita masuk kepada 6 syarat wajib mengerjakan umrah. 6 syarat wajib untuk mengerjakan umrah. Dalam slide tu tak ada. Tak apa. Okay, sebelum sampai kepada slide tu, kita tengok dulu 6 syarat wajib menunaikan umrah. Baik, di antaranya perkara yang pertama, syarat wajib kita nak menunaikan umrah, mestilah kita ni Islam. Kerana syarat yang pertama dalam rukun Islam kita itu, mestilah kita ni beragama Islam dan mengucap 2 kalimah syahadah mengaku kita ni beragama Islam, iaitulah agama Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, di antara syarat wajib mengerjakan umrah ialah akil baligh. Seorang itu yang telah mumayyiz, yang telah akil, yang telah baligh, seperti mana yang kita mengaji dalam hukum fiqh, seseorang yang akil baligh itu apabila sudah sampai waktunya
yang Allah Subhanahu wa taala telah memberi mimpi dan sebagainya, maka sampailah waktunya yang disebut sebagai akil baligh. Yang ketiga disebut sebagai al-istita', iaitulah orang yang berkemampuan ataupun berkuasa menunaikan ibadah umrah. Berkemampuan ataupun berkuasa di sini terutamanya di segi harta benda, kesihatan, lapangan masa dan sebagainya. Terutamanya harta benda lah yang paling penting sekali untuk menunaikan umrah sebelum berkemampuan. Mungkin orang hari ini berkemampuan dari segi kesihatan tetapi tidak berkemampuan dari segi harta benda. Ada orang yang berkemampuan dari segi harta benda tetapi kesihatan tidak mengizinkan untuk melaksanakan umrah, kerana kebanyakan daripadanya adalah melaksanakan dengan tubuh badan kita sendiri, dengan pergerakan kita sendiri yang begitu banyak dalam melaksanakan ibadah haji ataupun umrah ini. Dan yang keempatnya adalah kita memerlukan mahram bagi wanita yang berumur 40 tahun ke bawah. Jika sekiranya perempuan tersebut yang sudah sampai kepada umur 45 ke atas, maka pihak Arab Saudi tidak lagi menghalang untuk mereka pergi menunaikan ibadah umrah. Dan yang kelimanya, mungkin kena mendapat keizinan daripada suami bagi isteri yang nak menunaikan ibadah umrah. Dan yang keenamnya disebut merdeka, iaitulah terlepas daripada martabat yang disebut sebagai hamba, yang hari ini martabat hamba itu tidak ada lagi dan tidak ada pada dari segi hukum dan sebagainya, tetapi hukum masih ada dalam kitab-kitab bagi orang yang bertaraf hamba dan sebagainya. Tetapi waktu zaman sekarang ni martabat tersebut sudah tidak ada. Walaupun begitu mungkin akan berlaku pada ke depan nanti, wallahu a'lam, sebab tu hukumnya masih kekal di dalam kitab-kitab fiqh. Seterusnya sebelum kita menunaikan umrah itu, kita perlu tahu di antara rukun dan wajib umrah. Rukun dan wajib umrah. Rukun umrah iaitulah perkara yang mesti dilakukan oleh yang mengerjakan umrah. Jika orang tersebut, jemaah tersebut tidak menunaikan rukun, maka ibadah umrahnya tidak sah. Yang keduanya disebut sebagai wajib umrah. Perlu kita faham kedua-duanya itu. Wajib umrah ialah perkara-perkara yang mesti dilakukan oleh orang yang mengerjakan umrah. Jika tidak dikerjakan, tidak dilaksanakan wajib umrah ini, maka ia sah umrahnya, cuma dikenakan dam ke atasnya. Di antara rukun umrah itu ialah yang perlu kita ingat dalam diri kita, iaitu yang pertamanya niat, yang keduanya tawaf, yang ketiganya sa'i, yang keempatnya bercukur ataupun bergunting, dan yang kelimanya mengikut tertib. Ini disebut sebagai rukun umrah. Yang kedua disebut sebagai wajib umrah. Wajib umrah terbagi kepada dua saja, iaitu yang pertama niat ihram di miqat, dan yang keduanya meninggalkan perkara-perkara yang dilarang dalam ihram, yang insya-Allah kita akan pelajari di waktu-waktu yang lain yang disebut sebagai 13 pantang larang dalam ihram. Baik, sebelum kita nak meneruskan berkenaan dengan rukun umrah dan wajib umrah, sedikit sebanyak perlu juga kita fahami berkenaan dengan
perkara-perkara sunat sebelum kita menunaikan umrah. Di antaranya ialah iaitulah mandi sunat musafir ataupun sunat ihram, dan yang keduanya sembahyang sunat musafir ataupun sunat ihram. Patah balik sikit. Okey. Perkara ini walaupun sunat, jika sekiranya kita melakukannya, kita akan mendapat pahala di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Bagi mereka yang berkelapangan masa, mereka yang tidak terdesak dengan waktu perjalanan tersebut, maka dianjurkan kepada kita untuk melaksanakan perkara-perkara sunat tersebut. Di antaranya kita niat mandi sunat musafir ataupun sunat ihram, ataupun kita niat kedua-duanya sekali. Kalau kita mempunyai waktu, contoh kita akan bertolak mungkin esok ataupun lusa. Hari ini kita sudah membuat perjalanan ke Kuala Lumpur untuk menaiki flight. Jadi kita bertolak awal pada hari ini dan kita mandi sunat musafir. Sahaja aku mandi sunat musafir kerana Allah Ta'ala. Sampai sahaja di Kuala Lumpur, kita akan menaiki penerbangan yang mungkin kita akan masuk Mekah dahulu. Sekiranya kita masuk Madinah dahulu, itu tidak menjadi masalah. Tetapi orang yang masuk Mekah dahulu, maka mungkin dia akan mandi sunat ihram itu di Kuala Lumpur, kerana perjalanan tersebut tidak ada peluang kepada kita untuk mandi sunat ihram itu apabila sampai di bumi Mekah. Jadi selalunya kita akan mandi itu di Kuala Lumpur contohnya. Kemudian kita akan pakai ihram pun di airport Kuala Lumpur. Kebanyakannya macam tu. Kerana kita tidak ada peluang dan tempat yang sesuai untuk kita pakai ihram selepas daripada mana kita menaiki flight untuk orang yang masuk Mekah dahulu. Kerana kita akan niat ihram itu di atas kapal terbang. Sebelum sampai di Jeddah, jadi dalam flight tersebut kita akan sampai kepada miqat, iaitulah Qarnul Manazil. Di situlah seluruh mereka yang nak menunaikan umrah akan berniat di atas kapal terbang ataupun di dalam flight. Jadi kemudian kita akan mandi sunat ihram. Sahaja aku mandi sunat ihram kerana Allah Ta'ala, ataupun sahaja aku mandi sunat musafir dan sunat ihram kerana Allah Ta'ala, mandi kita macam biasalah, meratakan air seluruh badan kita dan kita niat itu sebagai sunat yang insya-Allah kita akan mendapat pahala sunat. Jadi insya-Allah kita akan sambung lagi slide-slide kita ini sehinggalah habis apa yang ada dalam slide-slide ini. Sebab masa pada waktu ini tidak mengizinkan kita untuk kita meneruskan kursus umrah kita. Jadi insya-Allah kita akan sambung pada waktu-waktu yang lain setelah mana telah ditetapkan oleh pihak Tiram Travel. Jadi minta maaf banyak-banyak di atas salah dan silap, yang mudah-mudahan perkongsian saya pada petang ini akan memberi manfaat kepada kita semua insya-Allah. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, Nazwa. Okey.
Terima kasih Ustaz. Alhamdulillah berakhirnya perkongsian kita pada petang ini. Semoga pengisian ini dapat memberi manfaat kepada yang menonton. Okey, tidak lupa juga ribuan terima kasih kepada penceramah jemputan kita lah, iaitu Ustaz Muhammad Bukhari bin Yahman di atas perkongsian pada petang ini tadi. InsyaAllah kita akan adakan lagi sambungan khusus umrah online ni pada bulan hadapan pula lah. Okey, nanti kami akan maklumkan kemudian untuk tarikh yang akan dilaksanakan. Okay, sebelum tu saya nak ingatkan kepada semua, jangan lupa klik button share dan like sebanyak yang mungkin. Okay. Terima kasih Ustaz atas perkongsian tu tadi. InsyaAllah kita akan jumpa lagi untuk bulan hadapan. Terima kasih. Baik, Assalamualaikum insyaAllah. warahmatullahi wabarakatuh.